Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita lagi dalam kuliah online bagi Masjid Sultan Idris Shah Kedua, Masjid Negeri Perak. Jadi kita sedia maklum bahawa PKP 2.0 telah dilaksanakan hampir seluruh Malaysia. Hampir seluruh Malaysia, seluruh negeri yang terdapat di Malaysia menghadapi perintah kawalan pergerakan 2.0. Bermakna kuliah-kuliah online yang telah dijalankan oleh Masjid Negeri Perak ini akan diteruskan lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan usaha ini dan juga perkongsian ini akan mendatangkan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita dilanda COVID-19, apabila kita dilanda pandemik ini, kita menghadapi PKP, sebenarnya secara tak langsung kita semua maklum bahawa kita sedang ditimpa musibah. Kita sedang ditimpa musibah. Jadi ditimpa musibah ini sebenarnya sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, apabila hidup saja di atas muka bumi Allah, maka tidak akan lari daripada musibah. Sama ada musibah itu musibah yang kecil ataupun musibah yang besar. Jadi kita mungkin ada orang yang ditimpa musibah lama, ada yang ditimpa musibah sebentar. Cuma setiap manusia kita yakin bahawa hidup di atas muka bumi Allah ini akan menghadapi musibah dan juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak larilah. Tambah kita orang yang beriman, kita kata bahawa orang mukmin, orang Islam ni, kita kena beriman dan beryakin bahawa ini adalah musibah kepada setiap manusia. Ujian kepada setiap manusia. Jadi bila kita ditimpa musibah, kita ditimpa ujian, apakah yang perlu kita lakukan? Pertamanya, Allah dah mengajarkan kepada kita bahawa apabila ditimpa saja musibah, apa yang perlu kita ucapkan? Apa yang perlu kita ungkapkan? Katalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan Allah jualah tempat kami kembali. Jadi bila kita disebut musibah, kita beritahu kita ni ciptaan Allah, kita ni kepunyaan Allah. Allah nak bagi kita musibah, nak bagi kita ujian, hanya kepada Allah tempat kita kembali. Kita kembali ke apa? Berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Selain daripada kita ungkapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi amalan ini ditegaskan, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 155 hingga 157. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yang bermaksud, dan sungguh kami akan kami berikan cubaan kepadamu. Maknanya Allah kata memang akan beri ujian, cabaran, dugaan kepadamu. Maksud kamu ni, kita lah manusia. Dengan sedikit ketakutan. Mana mungkin ada orang ditimpa dengan ketakutan. Ada yang ditimpa dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, ya, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Allah bagi tahu, Allah yakinkan kita bahawa manusia akan ditimpa ujian daripada aku. Allah kata. Dan ujian tu berbeza. Ada yang kerana kehilangan harta, ada yang kerana ketakutan, kelaparan dan seumpamanya. Dan Allah beritahulah berita gembira kepada orang yang sabar di atas ujian yang Allah berikan ini. Dan ingat, katakanlah orang-orang yang musibah ni, mereka perlulah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun maksud sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Yang mana sekiranya kita melakukan perkara tersebut, Allah kata apa lagi? Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Zaman dulu-dulu masa saya ingat saya kecil-kecil, kalau kata kita sebut inna lillah ni, maknanya kepada orang mati saja. Kalau kita kata orang tu accident, inna lillah, orang tu belum mati lagi lah. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah lebih luas pemahaman kita berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan agama. Kalau dulu lagi lah bukan kata inna lillah je. Orang tu apa jadi accident tu tadi? Udah qalu. Udah qalu. Maksudnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu dia ambil qalu. Qalu ni dalam bahasa Arab katakanlah. Apa jadi pada orang tu? Katakanlah. Dah qalu. Sebenarnya apa-apa saja musibah walaupun bukan kematian, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi musibah ni memang perkara yang tak boleh diduga oleh manusia. Mana ada orang boleh duga musibah ni? Kecuali perkara-perkara yang dia rasa dia akan timpa dia tak lama lagi. Ada setengah-setengah. Tapi kebanyakannya musibah ni dilanda dengan tidak diduga. Kan? Siapa duga tahun 2020? Orang fikir dulu kereta terbang. Orang fikir dulu bangunan semua bercakar langit. Semua pekerja-pekerja tak ada dah. Semua robot buat dan sebagainya. Tiba-tiba COVID-19 yang datang pada kita tahun 2020 ni. Jadi kita tak sangka. Kita tak duga. Jadi kena ingatlah. Sebagai manusia itu adalah lumrah, dan dalam kehidupan kita ujian ini adalah lumrah. Mesti kita akan rasa walaupun tak banyak, sikit, tak besar, kecil, dan seumpamanya. Jadi berbagai-bagai musibah yang hadir, sama ada berbentuk kehilangan, kematian, kecelakaan, kemalangan, semua ini adalah termasuklah dengan wabak penyakit yang kita hadapi ni. Semua ini adalah musibah. Jadi sewaktu ditimpa musibah ni juga, selain kita sebutkan awal tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beberapa perkara boleh kita lakukan. Antaranya ialah dengan bersabar dan berdoa agar segala urusan dipermudahkan. Saya banyak juga berpesan setiap kali saya bercakap, tak kira sama ada dalam online ataupun dalam face to face ataupun di dalam kelas yang fizikal ni, apabila bercakap saya sebut kita ni kena banyak berdoa supaya diangkatkan musibah COVID-19 ni. Jadi antara perkara yang boleh kita buat, berdoa dan juga bersabar. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Ini tidak, kita ni apa saja dalam kehidupan kita, kita tak penyabar. Kita rasa nak cepat aja, kan? Sedangkan kalau kita tengok balik kepada apa yang dari Allah, ayat Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi, banyak sebenarnya apa yang kita boleh lakukan apabila ditimpa musibah. Sabar tu banyak kelebihannya, ya. Baik. Jadi minta pertolongan kepada Allah, sabar, ya, sabar. Jangan minta hari ni, kita jangkakan hari ni juga kita dapat. Kita minta hari ni, kita jangka esok kita dapat. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah tanpa rasa putus asa, Allah akan bagi kepada kita, mungkin tu tahun depan, mungkin tu bulan depan. Kita tak tahu. Tugas kita ialah jangan berputus asa dengan doa. Ini kita doa dah seminggu. Contohnya saya selalu sebut juga berkaitan dengan istikharah. Buatlah istikharah kan, buatlah istikharah. Buat kita pun tanya, macam mana istikharah? Saya buat tak nampak apa pun. Berapa lama kamu buat? 3 hari. Tak semestinya kita semayang sekali istikharah terus dapat. Tak semestinya kita buat 3 kali terus dapat. Putus asa sebagai manusia tak boleh dibuat. Kalau kita nakkan sesuatu, kita nakkan sesuatu yang baik, maka usaha kita perlu kepada sabar dan tidak putus asa. Baik. Maksudnya lagi, dan sesungguhnya hal itu sangat berat. Maknanya nak pertolongan dengan sabar dan solat ni sebenarnya Allah katakan lagi, sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang sabar dan solat ini, Allah kata perkara ini sangat sukar. Ialah macam kita bila ditipu musibah, kadang-kadang kita tak sabar. Kita nak salahkan orang ni, kita nak salahkan Allah, salahkan takdir dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita tidak sabar. Dan Allah bagi tahu pula, solat. Kalau kita nak sesuatu, solat. Mohon pada Allah, solat. Solat pula kita malas. Sedangkan solat 5 waktu pun kita tak solat di awal waktu. Solat 5 waktu pun kita celam-celuk, tak berapa nak cukup. Jadi nak tambahkan dengan solat-solat sunat lain, amatlah sukar. Jadi Allah bagi tahu dah, caranya bagi orang yang ditimpa musibah ataupun nak memohon pertolongan dengan sabar dan solat. Allah tekankan lagi, cuma benda ni amatlah berat untuk dilaksanakan. Kita boleh cakaplah kepada orang sabar. Tapi bila terkena time kita, kita pula yang naik angin. Kita pula yang tak bersabar. Baik, sebab Allah memang katalah benda ini adalah sangat sukar untuk dilakukan. Jadi, dan orang-orang itu yang meyakini bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Jadi yang boleh buat perkara ni adalah orang yang yakin, maknanya orang yang sangat-sangat beriman, dan mereka tahu bahawa apa yang mereka buat ni, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka juga kelak. Maka bila berlaku apa-apa, mereka terus ingat kepada Allah SWT. Berlaku je musibah, berlaku je apa-apa saja, terus mohon pertolongan kepada Allah. Sebab Allah lah tempat kembali. Baik. Jadi sebagai Islam, kita dituntut untuk membanyakkan doa lah, agar diberikan kekuatan menghadapi sebarang jenis musibah. Sama ada ujian ke, dan terus berdoa agar musibah yang datang ni boleh kita hadapi. Memang mula-mula kita rasa berat lah, tapi kita berdoa kepada Allah supaya musibah yang kita hadapi ini kita dapat hadapi dengan tenang. Ada beberapa doa yang diajar oleh Rasulullah SAW agar
dijauhkan daripada perkara-perkara yang memudaratkan seperti mana yang diriwayatkan dalam sebahagian sahabat Nabi SAW. Okey, yang bermaksud antaranya daripada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Okey. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Ini kalau dia baca malam, daripada malam tu dia tidak akan ditimpa bala sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh, maknanya di awal pagi sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba ataupun secara mengejut sehingga petang ataupun malam. Jadi hadis ini bermaksud Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya bahawa siapa-siapa yang membaca doa ini, kalau dia baca doa ini di malam sebanyak 3 kali, malamnya akan terlepas daripada ujian musibah secara mengejut sehingga pagi. Siapa yang membaca waktu pagi, dia akan terselamat daripada pagi sehingga petang ataupun malam. Bak kata sebenarnya kita kata kalau baca pun kena juga, betul. Tapi ini musibah-musibah yang kita tak boleh hadapi. Kita rasa macam Allah, kenapa beratnya hati, kenapalah benda ni berlaku pada aku dan seumpamanya. Maka bila kita baca doa ini, musibah yang ada kita akan hadapi dengan tenang. Orang lain mungkin kata, oi, kau ni teruk, kena musibah ni teruk, ujian ni pun teruk. Tapi kita tengah tenang sebab apa? Sebab kita dah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa doa tadi saya sebut? Ingat tak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang bermaksud apa? Dengan nama Allah, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi mahupun di langit. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingat tak tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, bacaan mudah ya. Ayat ini adalah sebenarnya daripada ayat Al-Quran, doa ini. Boleh sebut sekali lagi kita sama-sama baca. Saya baca perlahan-lahan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut ataupun sempat nak bersalin ke. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Okey, baca, amalkan. Baca 3 kali malam, 3 kali pagi, ya. Baik. Yang mana ini hadis ini daripada Uthman bin Affan yang dinukilkan oleh Abu Daud, ya. Baik, di samping berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, kita juga dituntut agar bermuhasabah. Punca suatu musibah itu melanda, punca suatu ujian itu melanda, kita juga selain daripada berdoa, kita kena muhasabah. Kita perlu tengok kenapa berlaku perkara ini kepada kita. Ada kadanya mungkin kerana sikap kita, ada mungkin kerana perangai kita, ada mungkin kerana perbuatan kita, kan? Contoh saya nak bagi, seorang itu dia melakukan maksiat, kemudian dia ditangkap. Apabila dia ditangkap, dia perlu memuhasabah. Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia buat ujian tu? Kerana dia melakukan perkara yang salah di sisi agama. Jadi janganlah kita katakan musibah yang melanda ni semata-mata kita kata ini Allah nak mendera, nak bagi kekejaman kepada kita. Tidak. Allah datangkan musibah dan Allah ingatkan kepada kita, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting muhasabah diri. Muhasabah diri kenapa? Kerana mungkin kita tengok, amalan aku tak cukup, ataupun perbuatan kita yang menyebabkan berlakunya musibah. Kerana di akhir zaman ini, orang yang nak mengaku salah ni sebenarnya sangat sukarlah. Sebab di akhir zaman Nabi menyebutkan bahawa akan datang pada akhir zaman ni, manusia ni akan saling menyalahkan orang lain. Salahkan orang tu. Apabila berlaku dia kata, ini salah orang ni, ini salah orang ni, ini salah orang ni. Kerana
kita merasakan kita tidak salah dan kita benar. Sebab kita jarang bermuhasabah diri. Jadi ingatlah tuan-tuan, puan-puan, musibah yang melanda ini, Allah dah ajar kita beberapa perkara dan Allah nak berikan kita peluang sebenarnya untuk menambahkan juga amalan kita, menambahkan pahala kita dan mengurangkan dosa kita. Di dalam hadis yang lebih lain menyebutkan banyak kita nak cerita pasal musibah ni, yang mana musibah yang melanda ni sebenarnya adalah untuk mengurangkan dosa-dosa kita juga. Jadi bila kita ditipu musibah, jangan terus kita marah kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah. Kita ambil positif. Dalam hadis-hadis Nabi banyak menyebutkan musibah ini mendatangkan pahala bagi orang yang bersabar. Musibah ini akan mengurangkan dosa. Hatta tercucuk duri sekali pun di jari ke di badan kita, tercucuk duri pun dia sebenarnya untuk mengurangkan dosa kita. Apabila sakit melanda kita pun semua adalah untuk mengurangkan dosa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini ada manfaat, dan yang paling besar adalah manfaat kita di akhirat. Manfaat kita di dunia kita amalkan, dan manfaat di akhirat apa yang kita lakukan ni mudah-mudahan diterima sebagai ibadah, sebagai satu perkara baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dapat, kita dengar, kita belajar, kita amal, dan seterusnya kita sebar dan sampaikan kepada orang lain. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Jadi bertemu lagi pada pertemuan akan datang insya-Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.